Selamat petang kepada Dr. Hairul dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kumpulan kita ingin menjalankan pembentangan berkaitan dengan model objektif dan model proses. Ahli kumpulan kita mempunyai sochiwan iaitu saya, Joyce Boniting dan Chiu Jia Wei. Pada permulaan, saya ingin mengenalkan tentang apakah itu KSSR. Okay. KSSR ialah singkatan kurikulum standard sekolah rendah yang diperkenalkan sebagai usaha menyusun semula dan menambah baik kurikulum sedia ada bagi memastikan murid dibekal dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai relevan untuk memenuhi keperluan semasa serta menghadapi cabaran. Pelaksanaan KSSR sebenarnya adalah untuk menggantikan kurikulum baru sekolah rendah iaitu KBSR bermula dari Seksi Persekolahan Januari 2011. KSSR digubah dalam pernyataan standard terdiri daripada standard kantongan dan pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid dalam satu tahap persekolahan. Standard kantongan ialah pernyataan yang spesifik mengenai perkara murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai, manakala standard pembelajaran ialah penempatan kriteria atau petunjuk kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kantongan. Seterusnya saya ingin menerangkan tentang apakah itu modern curriculum Taylor. Sebenarnya dalam buku Basics, Principles of Curriculum dan Instruction, Taylor mengatakan bahawa kurikulum ialah segala pembelajaran yang diarah, dirancang, dikelola dan dilaksanakan oleh pihak sekolah. Beliau juga meneraskan bahawa penggunaan objektif dalam pengembangan kurikulum dan pendidikan dianggapkan sebagai satu alat untuk mencapaikan suatu tujuan atau objektif. Menurut Taylor, tujuan sebenarnya pendidikan adalah untuk membawa perubahan dalam tingkat laku belajar. Oleh itu, guru perlulah mewujudkan hipotesis untuk hasil pembelajaran pelajar. Maksud ini adalah kerana modern kurikulum Taylor sangat menitik berat bahawa perubahan dalam tingkah laku pelajar melalui objektif pendidikan. Oleh itu, guru perlulah berperanan menjadi seorang pemerhati saintifik untuk memastikan sama ada hipotesis kurikulum ditunjuk oleh seorang pelajar atau tidak. Dengan ini, guru dapat memastikan hasil pembelajaran serta objektif dapat dicapai dalam tempoh masa yang ditetapkan. Okay. Yang seterusnya ialah 4 prinsip asas yang terdapat dalam kurikulum Taylor. Yang pertama ialah berkaitan dengan dasar objektif. Apakah tujuan pendidikan yang perlu dicapai? Yang kedua ialah berkaitan dengan dasar kantongan. Bagaimanakah pengalaman pembelajaran untuk mencapai objektif? Yang ketiga ialah berkaitan dengan kaedah. Bagaimanakah pengalaman pembelajaran disusun untuk pengajaran berkesan? Yang terakhir ialah bagaimanakah keberkesanan pengalaman pembelajaran dapat dinilaikan? Ini dikategori sebagai penilaian. Okey, untuk tujuan menilaikan kurikulum, prinsip-prinsip tersebut telah disarankan oleh modern kurikulum akan dijadikan dasar utama dalam pendidikan. Sudah semestinya kefahaman berkaitan keempat-empat prinsip ini perlulah mantap agar sesuatu bahan pengajaran yang direka oleh seseorang pendidikan mencapai objektif serta maklumat yang ditetapkan. Okay. Yang seterusnya, saya ingin mengaitkan modern kurikulum dengan DSKP pendidikan jasmani yang kita pilihkan pada hari ini. Yang pertama ialah dari aspek objektif. Objektif yang dinyatakan oleh Taylor dalam modelnya bermaksudlah maklumat yang hendak dicapai oleh guru terhadap pelajarnya. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, seseorang guru akan menetapkan maklumat dan objektif yang diperolehi di akhir sesuatu pembelajaran yang dilaksanakan. Dalam DSKP, pendidikan jasmani murid tahun 4, kita dapat mengenal pasti maklumat untuk membina murid menjadi seorang individu yang sihat serta mengamalkan nilai murni melalui aktiviti fizikal untuk mencapai kesejahteraan.
Sebagai contohnya di sini, ciri objektif yang jelas dalam DSKB BJ pula realistik dan sejajar dengan aras kebolehan serta minat belajar. Oleh itu, DSKB pendidikan jasmani dalam mengaplikasikan idea Taylor yang menyatakan bahawa dalam usaha mencapaikan objektif, seseorang pendidikan telah memastikan bahawa objektif pelajaran yang dipilih mesti selaras dengan keperluan pelajar tahun 4. Yang seterusnya ialah tentang kandungan. Menurut Morton Taylor, kandungan kurikulum perlulah mengambil kira aspek yang sedia ada pada pelajar dan keperluan semasa serta objektif kurikulum. Dengan ini, kita juga dapat mengenal pasti DSKB pendidikan jasmani telah mengaplikasikan idea Taylor tersebut, iaitu konsep kecergasan dalam meningkatkan tahap kecergasan fizikal pelajar berdasarkan kesihatan dan keperluan mereka. Okey. Yang seterusnya. Okey, menurut raja ini, kita dapat mengenal pasti hanya 25% bidang kecergasan dalam DSKB pendidikan jasmani, manakala terdapat 75 bidang kemahiran. Hal ini demikian kerana peratusan bidang kecergasan adalah sesuai dengan pelajar tahun 4 kerana maklumat DSKB BJ hanya untuk membina murid yang sihat, bukanlah menjadi mereka sebagai olahraga. Biasanya bidang kecergasan banyak dijalankan oleh olahraga untuk meningkatkan daya tahan otot, kelajuan dalam aktiviti sukan tertentu. Peratusan bidang kecergasan tersebut adalah sesuai berdasarkan keperluan dan maklumat pelajar. Yang seterusnya ialah tentang kaedah. Morton Taylor lebih berfokus kepada pemilihan set-set dan kaedah pengajar yang dipilih oleh seseorang guru. Pemilihan kaedah pengajaran merupakan satu benda yang sangat penting kerana pemilihan kaedah yang bersesuai dengan isi kandungan yang disampaikan akan membawa kesan yang sangat terbaik kepada pembelajaran pelajar. Pemilihan buku-buku rujukan yang sesuai di samping pemilihan alat bantu mengajar yang menarik dalam proses PTP akan memberikan impak yang terbaik. Dalam DSKB pendidikan jasmani, kita juga boleh mendapatkan guru boleh diberikan hak untuk membuat pemilihan untuk mengajar sama ada aspek 1, 2 dan 5 yang dikategori sebagai bidang kemahiran ataupun aspek 3, 4, 5 yang dikategori kepada bidang kecergasan terlebih dahulu berdasarkan keupayaan dan kebolehan kanak-kanak. Sebagai contohnya, guru boleh mengajar bidang kecergasan dahulu jika murid tahun 4 yang diajar lebih lemah dalam bidang tersebut. Dengan ini, murid ada masa yang lebih panjang untuk menguasai bidang yang lebih lemah dan tidak akan berasa rendah diri. Seterusnya. Okey, dengan ini kita boleh menampak jadual tertentu iaitu kelompokan bidang kemahiran dan bidang kecergasan untuk PDP pendidikan jasmani. Iaitu bidang kemahiran dan bidang kecergasan. Guru-guru boleh pilih salah satu aspek yang telah dibahagikan untuk memastikan pelajar mencapai objektif pendidikan. Seterusnya. Yang terakhirnya ialah tentang penilaian. Morton Taylor juga sangat mementingkan penilaian kurikulum kerana ia dijalankan adalah untuk melihat kesan ketercapaian objektif dan maklumat kurikulum serta memastikan tahap penguasaan pelajar sama ada berjaya atau tidak. Jadi dalam DSKB pendidikan jasmani, kita juga boleh mengenal pasti terdapat standard prestasi yang mengandungi 6 tahap penguasaan yang disusun secara hierarki. Sebagai contohnya, terdapat penyataan tahap penguasaan umum KSSR. Seterusnya, slide. Ini adalah penyataan tahap penguasaan umum KSSR pendidikan jasmani di mana dalam menunjukkan pencapaian terendah iaitu pencapaian 1 sehingga pencapaian tertinggi iaitu tahap penguasaan 6. Dengan ini, guru boleh menggunakan tahap penguasaan ini sebagai rubrik markah untuk menilai
serta mengetahui prestasi dan kebolehan pelajar dengan tepat. Guru juga dapat memastikan guru murid-murid sama ada menguasai bidang-bidang yang diajar atau tidak. Okay. Kesimpulannya untuk modern Taylor, terdapat banyak contohnya objektif, terdapat kandungan dari segi penilaian, terdapat banyak yang digunakan dan diaplikasikan dalam TSKP pendidikan jasmani. Seterusnya saya ingin menjemputkan rakan saya Chu Jiawei untuk menerangkan tentang apakah itu model tabak. Persilakan. Terima kasih Saudara So Chi-won. Salam sejahtera kepada Dr. Hairul dan rakan-rakan semua. Sekarang saya akan terangkan kurikulum model tabak dan seterusnya saya akan kaitkan dengan DSKP, KSSR, PJPK. Slide. Pertama sekali, saya akan terangkan apakah yang terkandung dalam model kurikulum Taba secara ringkas dahulu. Model Taba ini diperkenalkan oleh Hilda Taba pada tahun 1962. Ia merupakan model objektif atau model preskriptif dan juga dikenali sebagai model pembangunan konsep. Model Taba ini menekankan pendekatan induktif, iaitu menekankan cara-cara untuk mengukuhkan operasi mental dan proses berfikir dengan menganalisis informasi dan membina konsep. Pendekatan beliau biasanya dipanggil pendekatan grassroots atau lebih dikenali sebagai grassroots approach, di mana segala perancangan pengajaran mesti direka oleh guru dan guru harus menjadi sumber rujukan kepada murid. Model Taba ini juga menggalakkan kurikulum direka bentuk dengan melaksanakan pendekatan bawah ke atas, iaitu daripada mudah beransur ke lebih susah. Yang penting, model Taba ini sangat mementingkan bahan pengajaran dan ia mengutamakan penyusunan bahan-bahan pengajaran dalam proses PDP dan bahan pengajaran haruslah bersifat secara kreatif. So, beliau berpendapat bahawa kurikulum sekolah harus ditentukan berdasarkan logik penyelesaian masalah dan strategi berpusatkan pelajar sebagai objektif utama. Seterusnya, beliau juga berpendapat bahawa guru berperanan membangunkan kurikulum dengan membina unit pengajaran dan pembelajaran khusus untuk pelajaran. Di samping itu, model Taba ini telah mengesyorkan 4 strategi pengajaran yang boleh digunakan oleh guru untuk menggalakkan pemikiran kritis dalam kalangan pelajar. Yang pertama sekali ialah pembentukan konsep, kedua ialah menginterpretasi data, mengaplikasikan prinsip, dan akhir sekali ialah interpretasi, perasaan, sikap, dan nilai. Seterusnya, Hilda Taba telah mengusulkan satu model kurikulum yang lebih lengkap dan mantap dengan adanya 7 langkah berikut. Pertama sekali, mendiagnosis keperluan. Ia bermakna memerlukan proses mereka bentuk kurikulum dengan mengenal pasti keperluan pelajar, iaitu mereka menjadi target kurikulum yang dirancang. Seterusnya, membentuk objektif kurikulum. Selepas mengenal pasti keperluan yang diambil perhatian, objektif untuk kurikulum perlu dibentuk. Contohnya untuk subjek PJ yang kita bincangkan hari ini, di akhir pembelajaran, pelajar boleh mengaplikasikan teknik kemahiran permainan yang asas. Langkah yang seterusnya ialah pemilihan bahan pengajaran yang sesuai. Bahan pengajaran yang dipilih haruslah sepadan dengan objektif, relevan dan signifikan. Bahan pengajaran yang dipilih juga harus berdasarkan huraian sukatan pembelajaran atau standard pembelajaran. Langkah yang keempat ialah penyusunan bahan pengajaran. Perancangan kurikulum tidak hanya memilih bahan pengajaran sahaja, tetapi masih mengaturnya secara tersusun dengan mengambil kira tahap kematangan murid, minat murid dan sebagainya. Langkah yang kelima ialah pemilihan pengalaman pembelajaran yang harus bersesuaian dengan kandungan yang disampaikan. Langkah yang seterusnya ialah mengurus aktiviti pembelajaran atau lebih dikenali sebagai menyusun pengalaman pembelajaran. Langkah ini memerlukan perancangan yang amat teliti, relevan dengan isi pelajaran dan sesuai dengan murid. Ia boleh menggunakan pengalaman pelajar atau teknik generalisasi dalam langkah ini. Langkah yang terakhir ialah pengukuran dan penilaian. Pada masa ini, kita haruslah menentukan bahan pembelajaran yang akan dinilai. Pada masa ini juga kita haruslah fokus kepada tujuan penilaian, jenis penilaian dan bentuk penilaian. Slide yang seterusnya.
Seterusnya, saya akan menghubung kaitkan kurikulum model tabah dengan DSKP KSSR PJPK. Saya akan menjelaskan pendapat yang terdapat bercanggah sedikit dahulu. Perbezaan. Yang pertama, kurikulum model tabah ini terlalu fokus terhadap apa yang perlu dilaksanakan oleh guru dalam satu kurikulum dan kurang menerangkan apakah peranan murid dalam kurikulum tersebut. Contohnya, kurikulum model tabah ini kurang menyatakan apa yang harus dibuat oleh murid supaya sesuatu kurikulum itu mencapai matlamat pendidikan dengan jayanya. Manakala KSSR PJPK pada zaman ini, ia memberikan panduan yang jelas tentang apa yang harus dilaksanakan oleh guru dan pelajar dalam sesuatu kurikulum itu. Seterusnya, kurikulum tabah menggariskan guru sebagai penggerak utama dalam proses PDP, di mana guru memainkan peranan yang sangat dan guru memainkan peranan yang paling penting dalam proses PDP. Kenyataan ini memang tidak bersalah, tetapi KSSR PJPK sekarang ini menggalakkan proses PDP dijalankan secara dua hala, di mana guru dan murid haruslah berinteraksi antara satu sama lain dengan lebih kerap. Guru dan murid tidak dapat dipisahkan untuk menjayakan sesuatu kurikulum di samping mencapai matlamat pendidikan dengan berjaya. Seterusnya, saya akan menghubung kaitkan persamaan yang ada di antara kurikulum model tabah dengan KSSR PJPK. Pertama sekali, kurikulum model tabah ini menekankan objektif semasa merancang aktiviti di sekolah, iaitu kurikulum. KSSR PJPK juga direka bentuk dengan mengambil kira objektifnya. Contohnya, objektif KSSR PJPK tahun 3 adalah untuk memastikan bahawa pelajar dapat menguasai dan mengaplikasikan komponen kecergasan semasa melakukan komponen kecergasan. Untuk pendidikan kesihatan pula, salah satu objektif ialah meningkatkan pengetahuan pelajar dari pelbagai aspek. Kedua, Hilda Tabah berpendapat bahawa strategi pengajaran dapat meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis dalam kalangan murid. Ini amat selaras dengan KSSR PJPK yang memberi fokus kepada kemahiran berfikir murid. KSSR PJPK ini juga menekankan pembelajaran berasaskan inquiry, di mana mendorong murid berfikir dengan lebih banyak dengan cara murid membina kefahaman dan pengetahuan sendiri berdasarkan pengetahuan sedia ada. Seterusnya, kurikulum KSSR PJPK ini dibentuk mengikut kesesuaian tahap murid dan sentiasa memastikan bahawa standard kandungan dan standard pembelajaran dapat dicapai oleh seseorang murid. Ini selaras dengan kurikulum model tabah yang menyatakan bahawa kurikulum haruslah berpusatkan pelajar sebagai objektif utama. Sebagai apa yang telah saya jelaskan tadi, kurikulum haruslah mengambil kira aspek tahap murid. Contohnya, di dalam KSSR PJPK tahun 3 kan, murid hanya belajar asas sahaja dan tidak terlalu mendalam sebab mereka masih berada dalam tahap 1 kan. Mustahil kita panggil murid yang tahun 3 menjalankan aktiviti seperti lompat pagar yang begitu susah itu. Slide seterusnya. KSSR PJPK ini juga telah menggunakan pendekatan grassroots yang ditekankan dalam kurikulum model tabah di mana guru menjadi sumber rujukan utama untuk pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam KSSR PJPK ada menyatakan bahawa seseorang guru yang mengajar KSSR PJPK harus mempunyai pengetahuan dan kemahiran asas tentang PJPK yang kukuh. Contohnya, guru yang mengajar subjek PJPK tahun 3 ini haruslah tahu dan mempunyai pengetahuan yang kukuh terhadap permainan bola jika seseorang guru itu hendak mengajar subtopik permainan bola. Barulah dapat mengajar murid dengan baik. Selain itu, pendekatan bawah ke atas yang ditekankan dalam kurikulum model tabah juga digunakan dalam KSSR PJPK. KSSR PJPK ini menggalakkan guru mengajar kategori demi kategori dan sentiasa memastikan bahawa murid dapat menguasai sesuatu topik dahulu, barulah beransur ke topik lain yang lebih susah itu. Contohnya, kalau kita lihat dalam DSKP PJPK tahun 3, kita dapat lihat topik yang mereka pelajari itu adalah semua asas sahaja dahulu, barulah beransur lebih mendalam lagi. Seterusnya, kreatif dan inovatif guru juga ditekankan dalam kedua-dua ini model kurikulum tabah dan KSSR PJPK ini. Guru haruslah merangsang murid dalam proses PDP dengan pelbagai cara. Ini merupakan salah satu strategi PDP dalam DSKP KSSR PJPK. Contohnya, katakanlah guru PJ ingin mengajar
topik bola keranjang dan didapati bola di sekolah tidak mencukupi. Pada masa ini, guru boleh bertindak dengan lebih kreatif dengan menghasilkan bola keranjang itu menghasilkan bola yang dapat menggantikan bola keranjang itu secara bersendirian lah dengan menggunakan katakan rubber band atau surat khabar dan sebagainya untuk menghasilkan bola yang tidak mencukupi itu. Seterusnya saya akan bagikan contoh yang lain lagi seperti bagi subjek pendidikan kesihatan. Katakan hari ini guru tersebut ingin mengajar topik pertolongan cemas. Guru tersebut boleh bertindak secara lebih kreatif dengan menyediakan bahan-bahan untuk pelajar seperti berlakon pelajar yang cedera supaya murid dapat mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari dalam situasi yang diberikan. Akhir sekali, kurikulum PJPK ini direka bentuk untuk dengan mengambil kira langkah-langkah yang diusulkan oleh Hilda Tabah itu. KSSA PJPK ini mempunyai objektif sendiri, seterusnya mementingkan proses pengendalian bahan pengajaran, terakhirnya terdapat pengukuran dan penilaian, di mana KSSA PJPK menyatakan bahawa tahap penguasaan merupakan satu bentuk penyataan pencapaian dan tujuan penilaian adalah untuk memastikan semua pelajar mencapai tahap yang ditetapkan bagi setiap standard kandungan dan standard pembelajaran. Seterusnya, saya akan membuat sedikit kritikan terhadap model kurikulum Tabah ini berdasarkan KSSA PJPK. Saya akan mulakan dengan kelebihan dahulu. Kelebihan yang pertama ialah penyusunan bahan pengajaran yang bersifat sistematik. Dengan ini, murid mudah memahami dan tidak akan berasa keliru semasa guru menerangkan sesuatu kerana bahan pengajaran tersebut telah disusun dengan mengambil kira pelbagai aspek seperti apa yang tadi saya katakan tadi, aspek kematangan murid, minat pelajar dan sebagainya. Selain itu, KSSA PJPK yang berpandu kepada model Tabah ini dapat menarik minat pelajar untuk belajar. Hal ini dikatakan demikian kerana guru bertindak secara kreatif dan ingin menyediakan pelbagai jenis bahan bantu mengajar supaya dapat menarik minat pelajar. Contohnya, subjek pendidikan kesihatan yang saya katakan tadi, yang topik pertolongan cemas tu jika guru hanya menerangkan semata-mata untuk menghabiskan topik tersebut, murid tersebut tidak akan faham. Sebaliknya, jika guru bertindak secara kreatif dengan menyediakan bahan-bahan tertentu seperti first aid box, handy plus dan sebagainya, murid akan lebih memahami topik tersebut. Akhir sekali, objektif pengajaran yang ingin dicapai bergaris dengan jelas. Ini memudahkan guru dalam memastikan setiap pelajar betul-betul faham dalam sesuatu topik yang diajar. Contohnya, subjek PJ, objektifnya adalah murid dapat menguasai komponen kecergasan dengan baik. Maka guru haruslah memastikan bahawa murid tersebut dapat mencapai objektif tersebut. Seterusnya, terdapat juga kelemahan yang berada dalam kurikulum model Tabah ini. Pertama sekali, model Tabah ini memakan masa yang banyak dalam menyediakan bahan bantu mengajar. Proses pengumpulan dan pemilihan maklumat harus dilakukan terus-menerus sebelum dapat membina idea dan konsep. Guru juga perlu menggunakan masa yang agak panjang dalam menyediakan alat bantu mengajar. Sebagai contoh yang saya katakan tadi, guru gunakan rubber band, surat khabar semua itu untuk membuat bola keranjang kan. Ia mengambil masa yang agak panjang untuk menjayakan buat sesuatu bola keranjang. Ia juga sangat membazirkan wang. Selain itu, kurikulum model Tabah ini juga lebih membebankan guru. Mengapa saya katakan demikian? Kerana guru bukan setakat mengajar sahaja, guru hendak mengambil tahu setiap latar belakang murid dahulu. Lepas tu, guru kena memilih bahan yang paling sesuai bagi mereka. Lepas tu lagi kena memikirkan cara penyampaian yang kreatif. Semua ini telah membuatkan beban guru telah meningkat. Seterusnya, kurikulum model Tabah ini bergantung sepenuhnya kepada guru sahaja. Ini telah melatih kreativiti guru tetapi mengurangkan kreativiti pelajar. Contohnya, asyik guru yang memberi penerangan sahaja dan pelajar hanya menunggu guru membuat perancangan dan mereka hanya laksanakan apa yang diterangkan oleh guru sahaja. Oleh itu, terdapat sedikit penambahbaikan yang saya cadangkan, iaitu pendidikan seharusnya menekankan proses pembelajaran secara dua hala, di mana melibatkan guru dan pelajar supaya dapat mencapai maklumat pendidikan dengan baiknya. Contohnya, guru tetap menyediakan bahan yang kreatif, tetapi boleh juga bagi pelajar buat pembentangan dahulu sebelum guru menerangkan sesuatu. Ini dapat melibatkan murid secara aktif dan murid akan lebih memahami sesuatu yang akan diajar itu.
So, itu sahaja daripada saya. Sekarang saya akan menjemput saudari Joyce Boon untuk meneruskan model Stenhouse. Terima kasih saudari Chujawi. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Hairul dan rakan-rakan sekalian. Dan sekarang saya akan menerangkan sedikit tentang model kurikulum Stenhouse 1975 dan kemudian saya akan mengkaitkan model tersebut dengan KSSR iaitu kurikulum standard sekolah rendah. Menurut Stenhouse 1975, kurikulum ialah satu perantaraan untuk pelajar mendapatkan pengalaman pembelajaran yang menyeluruh dan penekanan adalah kepada proses perkembangan dan pendidikan sebagai pengalaman yang berkembang dan hasilnya dilihat dari segi perkembangan intelek ataupun kognitif. Oleh itu, model ini dia mementingkan kebijaksanaan dan intervensi guru untuk kemajuan pelajar. Dan kurikulum ini juga membentuk spesifikasi kurikulum dan proses pendidikan bukan bermula dengan hasil berbentuk objektif. Dan beliau juga menekankan kemungkinan pembentukan prinsip prosedur untuk pemilihan kandungan kurikulum dan justifikasinya. Dan di sini, pendidikan dikenali sebagai proses penyebaran perkara yang bernilai untuk dipelajari. Model Stenhouse ini dia telah memfokuskan beberapa perkara yang penting. Yang pertama sekali adalah aktiviti-aktiviti dan peranan guru. Dan yang kedua adalah aktiviti-aktiviti murid dan pelajar. Dan ini adalah perkara yang terpenting dalam model Stenhouse. Dan seterusnya adalah keadaan-keadaan pembelajaran. Dan kemudian beliau juga mementingkan cara atau kaedah dan bukan kesudahan. Stenhouse juga berpendapat bahawa pelajar seharusnya berperanan dalam membuat keputusan tentang aktiviti pembelajaran. Dan perkara yang seterusnya adalah mempunyai andaian bahawa pelajar memberikan respon yang unik terhadap pengalaman pembelajaran. Seterusnya, Stenhouse juga membahagikan pembentukan kurikulum kepada 3 bahagian seperti yang ditunjukkan di sini. Yang pertama sekali adalah dalam perancangan kurikulum. Guru menentukan bahan pengajaran yang akan diajar dan prinsip-prinsip yang akan dipraktikalkan dalam kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP dan prinsip-prinsip dalam membuat urutan bahan pembelajaran dan juga kriteria-kriteria mengenai kekuatan dan kelemahan murid-murid. Yang seterusnya adalah dalam pembelajaran empirikal. Dalam pembelajaran empirikal ini, guru dia menentukan apa yang harus dipelajari oleh murid dan cara-cara menilai pencapaian murid. Dan dia melihat feasibility ataupun kesesuaian mengimplementasikan kurikulum dalam konteks sekolah dan persekitaran yang berlainan. Dan yang terakhir adalah dalam pembelajaran proses. Guru dia memilih isi kandungan dari segi kriteria dan tidak perlu bergantung kepada objektifnya. Dan guru ini dia merancang aktiviti yang membolehkan murid melibatkan diri secara aktif dalam proses PDP. Dan dia juga menitikberatkan pengajaran guru dan menggalakkan peranan tambahan guru sebagai penyelidik dengan tujuan untuk meningkatkan kemahiran guru tersebut. Saya juga telah mendapati beberapa persamaan antara model Stenhouse dengan KSSR. Yang pertama sekali adalah dari segi pemilihan strategi mengajar. Selain daripada itu, model Stenhouse dan KSSR juga menekankan pelaksanaan kurikulum dalam konteks sekolah, murid dan persekitaran yang berbeza-beza. Seterusnya, mereka juga menekankan peranan yang aktif oleh kedua-dua guru dan juga murid. Selain daripada itu, model Stenhouse dan juga KSSR juga menekankan kemahiran belajar di samping beberapa aktiviti yang penting dan berguna untuk kehidupan. Dan mereka juga menitikberatkan interaksi antara guru dengan murid, murid dengan murid dan juga guru dengan bahan. Yang akhir sekali, persamaan model Stenhouse dengan KSSR juga termasuklah menitikberatkan pengajaran dan menggalakkan peranan tambahan guru sebagai penyelidik dengan tujuan untuk meningkatkan kemahiran guru tersebut. Seterusnya, di sini saya juga telah mengambil contoh subjek pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan yang kita bincangkan pada hari ini. Contohnya, guru PJPK dia merancang aktiviti fizikal yang sesuai dengan tahap perkembangan fizikal murid dan menggalakkan mereka untuk melakukan aktiviti permainan tersebut. Contohnya, guru PJPK ini dia menerang dan mendemokrasikan. Kemudian dia mengajar murid tahun 4 ini untuk bermain bola keranjang. Kemudian guru ini dia mengajar murid cara mengirim bola terlebih dahulu sebelum mengajar mereka untuk bertanding secara berpasukan.
Ini adalah bertujuan untuk memastikan mereka dapat menguasai kemahiran dan juga ilmu tentang permainan bola keranjang tersebut. Yang ini selaras dengan objektif PJPK KSSR iaitu menguasai pengetahuan, kemahiran dan juga nilai yang diperlukan untuk mengekalkan serta meningkatkan perkembangan fizikal, kecergasan dan kesihatan diri. Dan ini juga dikatakan seperti yang dikatakan dalam model kurikulum Stinghouse, iaitu guru menentukan bahan pengajaran yang akan diajar dan menentukan apa yang harus dipelajari oleh murid. Seterusnya, guru juga memberi peluang kepada murid-murid untuk bermain bola keranjang. Hal ini disebabkan permainan bola keranjang ini adalah permainan berpasukan. Dia memerlukan kerjasama antara rakan sepasukan. Maka, murid-murid ini dia akan berbincang strategi ataupun teknik-teknik mengirim bola, menjaring bola dan sebagainya sebelum pertandingan bermula. Dalam pertandingan, mereka juga akan bekerjasama untuk menjaring bola bagi mendapatkan markah. Dan ini telah mencapai objektif PJPK KSSR iaitu meningkatkan kemahiran komunikasi dan menjalin hubungan positif dan menerusi aktiviti fizikal dan kesihatan. Seperti yang dikatakan dalam model kurikulum Stinghouse juga, iaitu merancang aktiviti yang membolehkan murid melibatkan diri secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, bagi PTP KSSR PJPK, guru sepatutnya menggunakan pembelajaran mastery dan memberi fokus kepada objektif yang akan dikuasai oleh murid dalam satu unit pembelajaran. Murid yang telah menguasai objektif dari satu unit pembelajaran akan melakukan aktiviti pengayaan, manakala murid yang belum menguasai perlu diberikan peluang tambahan untuk melakukan aktiviti tersebut sehinggalah semua murid mencapai objektif unit pembelajaran. Hal ini disebabkan kebanyakan murid dia tidak dapat menguasai pada kali pertama tetapi dia akan mencapai penguasaan pada penilaian yang kedua. Ini juga selaras dengan objektif PJPK KSSR iaitu menguasai kecekapan pergerakan dalam pergerakan asas, permainan, sukan, pergerakan berirama dan aktiviti fizikal serta mengaplikasikan konsep pergerakan dan strategi semasa melakukan aktiviti bagi mengekalkan kecergasan dan kesihatan diri. Lagipun, dalam model kurikulum Stinghouse ini juga menekankan beberapa aktiviti yang penting dan berguna untuk kehidupan. Guru dia memberi peluang tambahan kepada murid yang belum menguasai untuk melakukan aktiviti sehingga murid tersebut mencapai objektif unit pembelajaran adalah bertujuan untuk memastikan murid tersebut dapat menguasai dan mengaplikasikan kemahiran tersebut dalam kehidupan seharian. Itu saja daripada kumpulan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.